Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas tingkatan 5. Baik, kalau kamu rujuk kepada buku teks muka surat 207. Hari ini kita nak tengok bagaimana membina ORGIF bagi suatu set data terkumpul. Ingat balik pelajaran kita sebelum ni kita lukis histogram. Histogram. Kemudian daripada histogram kita boleh lukis poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni satu garis lurus yang menyambungkan titik tengah kepada histogram ni. Itu ialah poligon kekerapan. Kita tambah kelas sebelum dengan kelas lepas dengan dengan kekerapan sifar. Kemudian kita sambung dengan pembaris ke atas titik tengah pada histogram dan kita dapat poligon kekerapan. Ataupun kita boleh terus lukis poligon kekerapan, tak perlu lukis histogram dulu. Kita pilih titik tengah. Pilih titik tengah ni, kemudian kita plotkan koordinat. Itu yang kita dah buat sebelum ni. Jadi sekarang kita di mana? Kita di histogram dah selesai, poligon kekerapan dah. Kemudian sebelum kelas hari ni kita tengok macam mana taburan histogram dan poligon kekerapan, ada pencung ke kanan, pencung ke kiri. Hari ni kita nak tengok ORGIF. Apa beza ORGIF ini dengan histogram dan poligon kekerapan. Kita tengok gambar dua ni pun, antara dua gambar ni pun, kamu akan nampak sini ada kekerapan longgokan. Yang paksi mencancang ni kekerapan untuk histogram dan poligon kekerapan. Bawah ni sama. Masih lagi menggunakan sempadan. Ini pun masih lagi gunakan sempadan atas atau sempadan bawah. Tetapi ORGIF digunakan kekerapan longgokan. Kita tengok nanti bagaimana caranya. Untuk pengetahuan kamu, selain daripada histogram dan poligon kekerapan, satu taburan kekerapan juga kita boleh wakilkan dengan melukis satu lengkung. Dikenali sebagai apa? ORGIF ataupun ogive. Bahasa Inggeris macam tu sebut. Apabila kekerapan longgokan satu data tu kita plot, kita sambungkan, bentuk ORGIF itu, bentuk ORGIF itu adalah bentuk S. Macam bentuk S, bukan bentuk macam ni bentuk S. Macam tu. Kita tengok boleh bentuk ORGIF. Bentuk S lah lebih kurang begitu. Baik. ORGIF sangat berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. Kuartil dan persentil. Kalau bahasa Inggeris kuartil and persentil. Kita akan mempelajari cara menggunakan ORGIF untuk tujuan berkenaan dalam bahagian yang selanjutnya. Seperti yang kita ketahui dalam statistik, data dapat membantu kita membuat keputusan. Baik, bagaimana langkah-langkah nak membina ORGIF ni? Yang pertama, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Tambah dulu satu kelas sebelum kelas yang pertama, kekerapan disifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan, dan paksi mengufuk untuk mewakili sempadan atas. Ini sempadan atas. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Langkah yang ketiga. Dan kemudian lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Apa beza tadi ORGIF dengan poligon kekerapan? ORGIF mesti lengkung. Poligon kekerapan garis lurus. Garis-garis kita sambungkan. Baik. Apabila kamu dah lukis ORGIF itu, kamu boleh cari nilai kuartil. Kuartil bagi satu set data terkumpul bagi bilangan N, data N, kuartil itu kita boleh tentukan daripada ORGIF. Baik. Q1, Q2, Q3. Kamu dah pernah jumpa ni dalam tingkatan 4. Q1 ialah kuartil pertama. Kuartil pertama ataupun kuartil bawah. Q kedua ialah median. Tengah-tengah median. Ini pun dah belajar juga masa tingkatan 4. Q3 ialah kuartil ketiga ataupun kuartil atas.
Jadi daripada ogive tu, macam mana kamu nak tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga? Kuartil ini sendiri, kuat tu bahasa Melayu lah kan? Kuartil tu. Ini maksudnya dalam bahasa Inggeris quarter. Quarter, asal perkataan quarter ni kita bahagi 4. Maksudnya kita bahagi 4 bahagian. Jadi ada kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, kuarter keempat macam tu. Jadi macam mana kita nak baca Q1 ni daripada ogive? Kita baca di kedudukan N/4 kekerapan longgokan. N ini bilangan kekerapan. Bilangan data. Bilangan data kita N ni. Kalau N/2 ini ialah Q1, N/2 ialah Q2 ataupun median, 3N/4 ini ialah Q3. Okay. Baik, contoh 7. Tengok contoh 7, muka surat 207. Ini muka surat 207 dalam buku teks kamu. Baik, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Bina satu ogive untuk mewakili data tersebut. Satu, kamu kena bina ogive. Daripada ogive yang kamu lukis, yang dibina, tentukan kuartil pertama, tentukan median dan tentukan kuartil ketiga. Jadi, tak nak kita kena lukis dululah ogive ya. Lukis dulu ogive. Baik, macam mana caranya? Okey. Langkah pertama tadi apa? Ini kita letak dulu kuantiti garam. Ikut dulu dalam jadual kamu tu. Kuantiti garam. Okey, ini kekerapan. Kekerapan. Okey. Kemudian apa lagi yang diperlukan? Sempadan kan? Tengok langkah tadi. Langkah, tambah satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okey. Ini ialah kuantiti dengan kekerapan kita masuk dekat sini. Laju pertama dengan laju kedua. Okay, letaklah dulu buat 100 sampai tak boleh. Dia kena tambah kan? Tambah kelas sebelumnya. Cikgu padam dulu ni. Okey. Kita kena tambah satu kelas sebelum kelas yang pertama. Ini kelas yang pertama. Okey, maknanya 100 sampai 149 dah masuk di sini. 150, 199, 200 cukup tak ni? Tak cukup ni kelas. Kita kena tambah lagi row kita ni. Insert row above. Kecil pula ni. Okay, cikgu letak sini lah. Masuk sini. Kegerapan. Kita kecilkan ya. Okay. 100, 150, 149. Okay. Baik, ni padam dulu. Kecil ni. Okay. Baik. Nampak ni kan? Kita kena buat jadual dulu kelas. Sekarang ni kita masukkan jadual kita ni 100, 150 sampai 199. Ini kekerapan dia 4, 11, lagi apa ni? 200 hingga 249, 250 sampai 299, 300 sampai 349, 350 sampai 399. Okey. Row bawah ni dia tak payah tambah katanya. So kita delete. Mana delete? Delete row bawah sekali. Jadi yang tinggal ini saja, masukkan kekerapan. Ini 15, 21, 8 dengan 1. Kan dia nak kita tambah satu lagi selang kelas sebelum kelas yang pertama dengan kekerapan kosong. Sebelum kelas yang pertama ialah, cuba tengok ni, 100, 149, 150, 199, 200, 249. Maknanya yang sebelum ni berapa? 99 kan? 99, 50. Betul? 50 ke 99. Nampak tak dia punya pattern tu kan? Dia punya bentuk, dia punya nampak tak dia punya apa tu? Pattern tu lah dia punya
Sini 50, 99, 00, 49, 50, 99, 00, 49. Jadi kita nampak dia punya corak tu. Ni, kelas yang baru kita tambah sebelum tu ialah 50 hingga 99 dengan kekerapan kosong. Okey, lepas tu apa lagi langkah yang sebelum, langkah yang kedua. Pilih skala yang sesuai, tapi sebelum tu kamu dah tambah satu kelas ni, tambah satu kelas sebelum kelas yang pertama dengan kekerapan sifar. Kemudian cari pula sempadan atas dan kekerapan longgokan. Maksudnya jadual kita tak lengkap begini. Jadi kita kena cari sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan. Tulis kemas ni. Sadik kubun. Okey, sempadan atas. Macam mana cara kita nak cari sempadan atas hari tu? Sempadan atas maknanya had atas campur had bawah kelas selepasnya campur 2 ni bahagi 2. 99 campur 100 bahagi 2. Okey, yang ni kamu akan dapat 99.5. Nak cari sempadan atas kelas yang kedua. Had atas kelas itu campur had bawah kelas selepasnya bahagi 2. Berapa? 149 campur 150 bahagi 2. Ini kita dapat 149.5. Okay, lagi. Nak cari sempadan atas kelas yang ketiga. Had atas kelas itu campur had bawah kelas selepasnya bahagi 2. 199 campur 200 bahagi 2. Dapat berapa? 199.5. Kamu bila dah buat 3-4 kiraan, kamu dah nampak dia punya corak tu. Okay, nak cari yang ni pula. Yang ni 499.5, 149.5 sebab dia punya selang kelas tu mesti sama kan? 99.5, 149.5, 199.5. Ini mesti 249.5. Yang ni 299.5. Ini 349.5. Ini 399.5. Okay, itu sempadan atas. Nampak kan 99.5. Dia sempadan dia dekat sini. Dekat situ. 399.5. Baik, sekarang kita nak kira kekerapan longgokan pula. Kira kekerapan longgokan. Macam mana hari tu? Kekerapan longgokan ialah, ni kekerapan sifar lah. Sifar tambah 4. Sifar ni tambah 4. Kita akan dapat 4. 4 ni tambah pula 11. Kita akan dapat 15. Macam tu. 15 tambah lagi 15. Kita akan dapat 30. 30 tambah 21. Kita akan dapat 51. 51 tambah 8. Dapat 59. 59 tambah 1, 60. So, kamu akan dapat 60 jenis makanan. Jumlah kekerapan longgokan mesti sama dengan jumlah kekerapan. Okay. Jadi itu ialah kita punya, ni contoh jawapan kita. So, kita dah buat jadual. Itu baru langkah yang pertama. Okay. Itu kena kira apa? Tambahkan satu selang kelas sebelumnya dengan kelas kekerapan sifar. Kira sempadan atas, kira kekerapan longgokan. Kira sempadan atas, kira kekerapan longgokan. Baik, kita teruskan. Sekarang ni nak lukis ogive. Ini tadi kita punya, kamu rujuk jadual ni. Kita rujuk jadual yang ini. Okay. Okay, kita akan rujuk jadual ni. Kita dah kira-kira tadi. Cikgu kecilkan balik. Okay, sekarang ni kamu nak lukis ogive atas kertas graf. Baik, bila kamu pilih paksi mencancang dengan paksi mengufuk, ada tak dinyatakan dalam soalan ni? Dia tak nyatakan berapa, 2 cm kepada berapa, dia tak nyatakan. Kalau tak nyatakan macam tu, kita pilih skala yang sesuai. Okay, ambil pembaris. Ambil pembaris kita ni. Lukis dulu paksi mencangcang. Paksi mencancang kita ni ialah kekerapan longgokan. Okay, cikgu pun lukis. Lukis sampai bawah. Sampai bawah sini ya. Okay. Lepas tu ambil pembaris tadi. Kita lukis paksi dulu. Pilih lukis paksi dulu. Macam tu. Sampai bawah tak? Sampai bawah. Boleh lah. Pun lukis.
Okey. Baik. Paksi Y ni. Untuk paksi mencancang ni ialah kekerapan, tulis kekerapan longgokan. Okey, tulis kekerapan longgokan. Paksi X ni ialah sempadan atas. Sempadan atas kita ni merujuk kepada kuantiti garam. Jadi kita tulis sini kuantiti garam dalam miligram. Okey, sempadan atas ini ialah merujuk kepada kuantiti garam, bukan kepada kekerapan. Sebab kita nak gunakan sempadan. Sempadan ni asal daripada selang. Okay, selang kelas. Baik, kita mula dengan kosong. Untuk kekerapan longgokan, kalau kita tengok kekerapan longgokan kita antara 0 sampai 60. Jadi cikgu pilih 2 cm ni 10. Cukuplah kan muat dalam kertas cikgu ni. 10. 2 cm ni ada 10 kotak. 10 lagi. 2 cm lagi. 10 lagi. Sini 40, 50, 60. Okey. Baik. Sekarang itu paksi mencancang. Okay, paksi mengufuk pula kelas. Guna apa tadi? Paksi mengufuk kita guna sempadan atas. Okey, sempadan atas cikgu ambil 2 cm sini. 2 cm sini cikgu mula dengan 99.5. 99.5 sempadan atas tadi. Tengok ni. Ni sempadan atas kita ni. Yang pertama 99.5. Okey, ikut je lah. Lepas tu 149.5. Okey, kita lukis. Okey, ni mana tadi? Baik, kita lukis tambah. Kita lukis berapa pelan ni? 199.5. Lagi 249.5. Lagi apa ni? 299.5. Kita masuklah sempadan atas ni. Jangan tertinggal. Kalau cikgu tertinggal bagi tahu kecil sangat. 349.5. 399.5. Alhamdulillah muat. Kan? Okey. Dah sudah dah tu. Langkah yang kedua tadi kita dah buat. Mana kita tengok. Pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan. Paksi mengufuk mewakili sempadan atas. Okey dah. Settle langkah-langkah membina ogive. Langkah kedua tadi. Yang ketiga, plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Okey. Kita pergi dekat ogive kita. Kita plotkan titik. Kita pakai pen ni lah. Kita pakai merah ni. Kat mana? Mula-mula. 99.5 sifar. Sini. 149.5 4. 4 berapa? Kalau 10 kotak, 10 maknanya satu kotak satu lah kan? 4 kat mana? 4 kotak. Naik 4 kotak sini. Okey, lepas tu 199.5 15. 15. Lepas tu 30. 30. Lagi 51. 51 kat sini. Lagi 59. 59 sini. 60 sini. Okey. Ingat tadi dia punya ogive kita akan dapat bentuk macam tu. Bentuk S. Bentuk S. Lengkung S. Jadi ambil lah kamu punya pen tu. Pensel sorry. Bila kamu melakar graf atau apa-apa lukisan dalam matematik, guna pensel. Termasuk paksi ni. Paksi yang kamu lukis tegak tadi tu pun semua kena guna pensel. Okey, sambung. Sambung dengan senyuman. Sambung. Nampak dua titik cikgu ni tak kena ni kan? Kamu guna pensel, lukisan tu lebih cantik. Jadi kamu kena pastikan lengkung ogive kamu lalu di semua titik. Mesti lalu di semua titik. Boleh. Jadi kamu dah berjaya menjawab soalan A, iaitu melukis ogive. Inilah contoh jawapan. Okay, contoh jawapan ogive kamu. Sepatutnya gitulah. Baik. Dah settle. Kita letak tepi. Sekarang kita teruskan. Kamu dah lukis ogive tadi, kemas-kemas, kita ambil lah ogive ni jawapan. Okay. Baik, langkah untuk kita tentukan kuartil. Langkah-langkah untuk kita tentukan kuartil. Baik, sekarang data kamu ada 60. Ini N kita.
Okay. Nak tentukan kuartil pertama, ialah N per 4. N per 4. N kita 60. 60 bila bagi dengan 4 sama dengan 15. Jadi kamu pergi dekat 15 ni, okay, ambil pembaris. Okay, ambil dah pembaris macam ni contohnya. Okay, ambil pembaris, sentuh ogif kamu. Buat garis putus-putus. Okay, buat garis putus-putus daripada 15 tu. Pergi sentuh ogif. Okay. Baca apakah jawapan kandungan garam yang kat sini. Okay, lukis garis putus-putus. Lepas tu baca. Okay, kuantiti garam dekat sini. Apa jawapan dekat sini. Ini ialah kuartil yang pertama. Okay, kita nak baca kuartil pertama, kita baca N per 4. Kita baca N per 4. So jawapan bagi nilai kuantiti garam ialah nilai kuartil pertama. Kat sini kita baca di sini. Kuartil pertama. Baik, kalau nak cari kuartil kedua ataupun median, Q2 ataupun median N per 2. Ambil 60 sebab N kita 60 bahagi 2 ialah di 30. Okay, pergi dekat 30. Ni ialah N per 2. Okay, ambil pembaris macam tadi, sentuh ogif, baca apa nilai kuantiti garam kat bawah ni. Jawapan itu ialah kuartil yang kedua. Macam tu. Okay, kuartil yang ketiga ialah Q3N per 4. Macam mana kira ni? Q3 sama dengan 3N per 4. Data ke 3N per 4. Okay, Q3 darab dengan 60. N kita 60 bagi dengan 4. Dapat 45. Okay, pergi dekat 45 ni. Okay, ini ialah 3N per 4. Ambil pembaris, sentuh ogif, baca kat bawah ni apa. Apa jawapan. Okay, lukis garis mengufuk pada kekerapan nunggukan sehingga bersilang dengan ogif, menyentuh ogif. Kemudian dari titik persilangan tu lukis garis mencancang sehingga bertemu paksi kuantiti garam pada garis mengufuk. Yang ni tadi. Okay. Kemudian nilai kuantiti garam yang diperolehi ialah nilai kuartil pertama. Macam tu. Jadi nak cari kuartil kedua, kuartil ketiga pun cara yang sama juga. Okay. Jadi daripada graf kamu, kuartil pertama 199.5 mg. Itu bermaksud 15 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 199.5 mg. Nampak? 15 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang atau sama dengan 199.5 mg. Itu terjemahan ataupun tafsiran yang kita boleh buat. Kita boleh kira, kita kira je. Tapi kita nak kena pandai juga buat tafsiran. Okey. Kalau kita nak cari ini 1/4 daripada N, iaitu kamu sedang mencari kuartil pertama. Kalau 1/2 daripada N, ini maknanya kita sedang mencari median ataupun kuartil kedua. Dekat mana tadi? Dekat mana lukisan ni tadi? Ni kan 249 ni. 249.5 kuartil 2 ni. Jadi 249.5 mg. Okay, macam mana kita nak buat tafsiran dia? Pada 30 ni. Maksudnya 30 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 249.5 mg. Itu cara tafsiran nombor ni. Nombor. Okey, kita nak cari kuartil ketiga pula. Maksudnya kita cari 3/4 daripada N. Jadi di 35 tadi kita dah tengok 35, 45 45. Kita pun pergilah dekat ogif kita 45, kita pun baca kat bawah ni. Dia bukan jatuh betul-betul dekat 299.5, tapi jatuh beberapa kotak daripadanya kan sebelum sampai 299.5. Okey, beza antara selang kelas ini, sempadan atas sempadan antara sempadan dengan sempadan ni 50 kan? Kalau kamu tengok ni 50, kamu tolak 399.5 tolak 349.5 ada beza 50. 50 bahagi dengan 10 kotak maknanya satu kotak ni 5. 10 kotak kan? Satu kotak tu 5.
Jadi kalau ni tolak dengan 15 lah sebab dia ada beza 3 kan, 3 kotak. Tolak dengan 15. Jadi daripada graf kuartil ketiga ialah 284.5 mg. Dapat macam mana tadi? Daripada ataupun kamu nak kira daripada bawah ni pun boleh. Maksudnya daripada bawah ni kamu dah gunakan 2, 4, 6, 7 kotak kan. 249.5 campur dengan 5 darab dengan 7 kotak. Campur dengan 35. 249.5 campur dengan 35 kotak lagi. Dapat 284.5 mg. Sebab satu kotak kecil tu ialah 5 dia punya nilai. Jadi macam mana kamu buat tafsiran? Tafsirannya ialah 45 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 284.5 mg garam. Itu cara kita membuat tafsiran daripada OKIF. Ya. Ni cerita pasal kandungan garam ni kan. Berapa purata pengambilan garam dalam sehari rakyat Malaysia ni? 1.6 sudu teh. Kalau ikut WHO, kita patut makan garam satu hari 5 gram je. 5 gram saja. Tapi rakyat Malaysia ni ambil garam satu hari 7.9 gram. Melebihi apa yang disarankan. Itulah. Jadi kamu dah ada kesedaran kesihatan ni, dah ada health conscious, kamu kena jaga pemakanan. Sebabnya kita bukan setakat belajar statistik, kita tengok daripada data-data tu, apa yang kita boleh buat, pertimbangan, keputusan macam tu. Okay.